ringkasan sikit Tarawih kali ni tak boleh nak jemaah kat masjid. Tarawih tak ada selawat. Tak boleh nak selawat kat rumah, tak ramai, tak best. Selawat ni dia ramai-ramai best. Ya. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Wah, dia kena ada ramai suara bergema tu. Ya. Kalau buat 3 orang kat rumah, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. 2-3 orang dia bunyi. Tak syok. Ya. Betul ke? Adakah sebenarnya selawat tu dalam sunnah? Sebenarnya tak buat pun tak apa. Tak buat tak apa. Tapi kalau buat cantik. Selawat tu untuk rehat sekejap. Dan kita nak mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik. Bila-bila boleh. Bukannya waktu tarawih saja. Tapi sebab kita dah terbiasa, kita ingat selawat waktu tarawih aja. Ya. Cuba buat ramai-ramai waktu tengah hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi depan rumah. Ya. Gila. Tak pernah ada orang buat. Dia kata pasal apa? Pasal kita kadang-kadang analisis satu-satu benda tu bukan dengan ilmu. Kita tengok kebiasaan. Betul, budaya tu kita tak lawan. Kita bukan nak lawan budaya dia. Ya. Tapi kalau kita nak betulkan, inilah masa dia. Sebenarnya betulkan mindset kita dulu. Tak apa, tak ada selawat pun tak apa. Buat 3 orang pun boleh. 2 orang pun boleh. Lebih ikhlas orang seorang pun tak apa. Tak ada moreh. Moreh ni pun satu hal lagi. Moreh ni makan malam. Tak makan pun tak apa. Ada setengah-setengah moreh makan nasi biryani. Ni kena fikirkan balik lah. Tanya doktor, tanya pakar. Saya rasa makan malam balik lepas tu nak tidur tak berapa sesuai. Ya. Sebab kita balik lepas tarawih, lepas witir tu balik tidur. Cantiknya lepas tarawih balik tidur. Witir sambung pagi. Cantik kalau nak cantik. Tapi kat surau kita tak buat macam tu. Kita terus habis witir. Ya. Yang afdalnya lepas tarawih berhenti dulu. Tidur dulu. Ni kat rumah. Kali ni kat rumah kita betulkan. Tarawih 20, 40, 10, 8 terpulang. Ya. Tak larat 4, 2 boleh. Ya. Tak ada orang tengok. Kita ikhlas dengan Allah. Sakit kaki tak boleh nak berdiri, duduk. Kalau nak pergi masjid, kita dah terfikir dah, alah pergi masjid nak semain duduk seorang-seorang nanti orang tengok. Tak apa. Kita buat sekadar yang kita mampu, tapi sebaik-baiknya sehabis mampulah. Tak ada bacaan tahfiz. Biasa tarawih sedap dengan budak-budak tahfiz baca. Betul. Tapi itu pun sebenarnya kita kena fikir balik. Ya. Bukan itu yang disunnahkan. Tarawih baca surah pendek-pendek cukup. Ya, Nabi kata kena ambil kira makmum kat belakang. Jangan duk baca sampai 1 juzuk habis satu malam. Orang belakang makin surut. Contoh. Kalau orang belakang makin gembira tak apa. Takut orang belakang macam-macam hal ada. Ada yang tak larat berdiri lama, ada yang krem, ada. Kena ambil kira. Tapi pasal kita dah ni kadang-kadang sensitif bila kita sebut ni, ya. Boleh tak Ramadan tak payah panggil hafiz? Kita panggil hafiz panjang tahun. Sebenarnya macam tu. Ya. Biar hafiz baca Quran. Ya. Budak hafiz baca Quran bagus. Solat tarawih macam biasa. Ringkas, pendek. Ya. Habis tarawih, sambung tadarus. Itu panggil 10 orang budak tahfiz. Lead 10 kumpulan. Contoh. Itu cantik. Sebab bila nak bacaan Quran, khatam dalam solat, saya takut dah bercampur aduk. Itu je pandangan saya sebab saya rasa dalam sunnah sebenarnya tak berlaku. Dan kita lama-lama terbiasa, Tuhan pun bagi stop sekejap. Tuhan nak bagi suruh kita fikir balik, analisa balik. Duit sebenarnya tu pun membabitkan duit. Ya, bila kita jawatan kuasa surau masjid, kita tahu. Adalah pula yang kata Allah bagi duit kat budak tahfiz pun nak berkira. Bukan soal bagi kat siapa, tapi kita cari cara yang lebih betul, yang lebih banyak pahala. Mungkin itu nampak lebih baharu. Versinya nampak versi baharu. Saya kadang-kadang hari tu saya sebut sunnah versi baharu. Ada yang tanya, takkan ada sunnah lagi versi baharu? Bukan. Saya kata ada sunnah yang kita tak buat. Kita tahu sunnah tu dah lama. Sunnah tu sunnah Rasulullah. Kita tak buat. So baru nak buat. Baru nak perbetulkan. Pasal kita dah lama terikut dengan adat, dengan budaya. So tak ada bacaan tahfiz pada saya cantik.
Jimat duit masjid, budak tahfiz pun tak penat nak baca dalam solat, suruh dia baca masa tadarus, lead kumpulan-kumpulan tadarus. Bayar sama dengan allowance imam. Sebab baca Quran lagi tinggi dia punya martabat dia. Apa salahnya? Sebab nak solat tarawih, imam biasa pun boleh. Sebab itu menakutkan orang kadang-kadang bila salah faham. Tarawih kena baca Quran sedap-sedap. Tak. Tarawih baca qul huwallah, baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, cukup. Nak cantik susun sikit ayat-ayat pendek tu. Dah betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, kat rumah tak payah panggil hafiz lah, tak payah panggil hafiz. Tapi kalau ada hafiz kat rumah, cantik. Suruh hafiz tu jadi imam. Imam yang afdal ialah yang fasih bacaan Quran dia. Suruh dia jadi imam tapi tak payah khatam, Baca pendek je. Lepas tu tadarus. Tak ada majlis khatam, ya. Tak ada tadarus dekat masjid. Tadarus boleh buat kat rumah, lagi bagus. Fleksibel masa. Tadarus bukan semestinya malam, siang pun boleh buat. Tapi yang afdal, yang Jibril buat bersama Rasulullah, Jibril akan turun jumpa dengan Rasulullah pada waktu malam, membaca, bertadarus dengan Rasulullah. Tadarus ni baca seorang, dengar seorang. Kalau ramai-ramai, seorang baca, yang lain dengar. Betulkan. Kalau salah, ambil iktibar, ambil tadabbur. Dekat rumah kita boleh buat. Satu grup cukup lah. Tak payah pecah banyak. 3 orang ada. Satu grup. Cantik. Isteri pun boleh baca. Kat surau. Ini bukan kaleng-kaleng. Isteri kat surau, makmum wanita kat surau tak boleh baca Quran. Tak boleh tadarus dengan makmum lelaki, dengan jemaah lelaki. Tapi kat rumah boleh. Siap boleh baca dengan Tok Imam. Bukan senang. Baca Quran dengan Tok Imam sekali. Lepas baca Quran, boleh salam, boleh cium tangan, boleh peluk Tok Imam. Ya, ini istimewa Ramadan kali ni. Tuan-tuan, puan-puan, ya memang kita ada benda yang kita tak boleh nak buat sendiri, tapi ada banyak benda yang kita boleh buat sendiri dan lebih afdal barangkali. Tarawih kat masjid, ya betul, jemaah di masjid lebih baik, ya. Jemaah lebih baik, dekat rumah jemaah masih baik, ya. Tak boleh jemaah seorang-seorang pun boleh buat, ada yang duduk bujang kena buat juga, ya. Peluang jadi imam, fleksibel masa nak solat isyak pukul berapa? Boleh. Solat isyak pukul 10 boleh, solat isyak pukul 9 boleh. Sebab kalau ada aktiviti yang lebih baik, aktiviti yang bermanfaat, boleh. Solat isyak adalah solat yang disarankan supaya dilewatkan sekiranya ada aktiviti berfaedah. Kalau tak, awal lepas tu tidur. Ya. Fleksibel masa, aktiviti keluarga. Ya. Semua ahli boleh baca Quran sekarang. Makmum perempuan boleh baca, anak-anak boleh baca. Ya. Baca pun surah pendek je dalam tarawih, tak payah baca panjang-panjang. Anak-anak kita boleh ikut. Janganlah dekat rumah, mentang-mentang dekat rumah, Tok Imam nak rokok baru keluar bilik. Mentang-mentang kat rumah. Pasal kat masjid pun, kat surau pun ada yang buat macam tu. Lepak, sembang kat belakang. Tok Imam nak rokok baru cepat-cepat bangun. Ini nama dia kejar. Belum berlari dengan Tok Imam. Dan baca surah pendek-pendek supaya dia tidak membebankan. Solat. Baca Quran. Ya. Khatam boleh buat kat rumah, tadarus boleh buat kat rumah, tak semestinya ada majlis, ya. Itu bukan pun termasuk dalam sunnah ataupun dalam perkara-perkara yang afdal pun kita buat, tapi dia dari sudut lain lah, dari sudut aktiviti ahli qaryah dan sebagainya. Baca Quran jangan tak baca langsung, ya. Kalau betul nak juga tadarus dengan kawan-kawan, sekarang boleh tadarus online. Ini ibadah versi baharu. Tadarus online cantik. Ya, on Zoom, on Skype, on apa lagi? Google Meet, ya. Ramai-ramai boleh baca seorang, orang lain dengar. Bukan setakat ahli Korea, kita boleh buat satu Malaysia. Ada yang kata terkawal pergerakan kita. Yang ni tak ada kawalan. Online. Atas talian tak ada orang kawal, tak ada roadblock, tak apa. Kita boleh buat, kita boleh baca Quran ramai-ramai. Masih lagi tadarus, dan kita akan dapat pahala yang pahala bertadarus beramai-ramai itu masih dapat. Sebab kita bukannya wajib tengok muka dia, tak. Bukan itu pun boleh tengok tu. Dalam online pun boleh tengok tu. Bukannya wajib duduk depan, ya. Bukannya wajib kena pegang dia, tak. Baca tadarus ni, baca Quran beramai-ramai, tapi baca seorang, orang lain dengar. Orang lain tadabbur sama-sama. Itu cantik.
ya. Maknanya boleh je buat cara online. InsyaAllah kita teruskan ibadah walaupun tu pun ayat tak sedap tu. Bukan walaupun sebenarnya Allah bagi jadi berlaku situasi ni sebenarnya untuk kita perbetulkan alignment ibadah kita. Ada benda-benda yang perlu kita fikirkan balik, dan mungkin Ramadan tahun depan kalaupun insya-Allah tak ada PKP, tak ada situasi yang kita duduk terkurung macam ni, tapi kita masih teruskan. Mungkin ya. Semayang yang tak pergi masjid surau tetap jemaah tarawih dekat rumah. Contoh sebelum ni mungkin tak perasan benda tu, ya. Tapi kalau boleh pergi cantik, ya. Kalau tak boleh tadarus dekat surau, kat rumah, masing-masing kat rumah semua tadarus. Sebab apa? Tahun lepas kita buat macam ni. Dia dah jadi kaedah baru, tapi yang lebih baik, ibadah cara yang lebih baik, yang lebih dekat dengan syariat ataupun kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah.